Tak ada perancangan Syarina nak beli stool ke? Ya, ada. Masih kan bajet. Ya? Stool yang mudah untuk ni. Benda macam tu lah rancang awak.
proses pendaftaran vaksin, permohonan disaring, penerimaan pendaftaran, penilaian produk. Penilaian dibentang Kejawatan Kuasa Penilaian Produk Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA). Produk dibentangkan ke pihak berkuasa kawalan dadah. Penjanaan nombor pendaftaran. Hanya produk yang selamat, berkualiti dan berkesan akan didaftarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Februari tahun 2021. Ianya merupakan strategi untuk kerajaan Malaysia dalam memastikan sebanyak mungkin penduduk di negara ini menerima vaksin bagi menyelamatkan nyawa. Dan vaksin ini diberikan secara percuma kepada semua rakyat Malaysia dan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan petugas barisan hadapan dan akan disusuli oleh semua rakyat Malaysia. Jadi di setiap segmen juga untuk influencer Japan kita akan membawa tetamu khas untuk membincangkan tentang topik yang kita akan kupas sebentar lagi. Dan untuk tajuk hari ini berkaitan promosi imunisasi at Selangor, kita ada bersama-sama dengan kita Tuan Ali bin Suhaili selaku Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Sehat ya Tuan Ali? Alhamdulillah, syukur. Okey Tuan, berkenaan dengan topik yang kita bincangkan hari ini iaitu berkaitan dengan promosi imunisasi at Selangor. Mungkin Tuan boleh kongsikan kepada semua penonton apakah sebenarnya tanggungjawab
dan juga peranan Jabatan Penerangan Negeri Selangor dalam mempromosikan program imunisasi COVID-19 di negeri Selangor? Terima kasih. Jabatan Penerangan secara asasnya bertanggungjawab memasarkan maklumat dan dasar kerajaan untuk memberi kefahaman dan menarik sokongan rakyat dalam menyokong rancangan yang telah disediakan oleh kerajaan. Di peringkat negeri Selangor pula, kita sebagai salah satu agensi persekutuan yang dimasuk dalam badan bertindak imunisasi COVID-19 ataupun CITF dan bertanggungjawab melaksanakan publicity dan promosi berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK dengan tujuan kita untuk menyebarkan lagi maklumat yang sahih, maklumat yang tepat kepada seluruh warga negeri Selangor ini mengenai vaksin COVID-19 di samping mengajak mereka untuk mendaftar melalui MySejahtera selain beberapa lagi kaedah pendaftaran. Antara kaedah lain yang telah dikemukakan oleh pihak kerajaan untuk kita mendaftar sebagai peserta vaksin COVID-19 ini ialah melalui laman sesawang Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 ataupun kita boleh pergi ke fasiliti kesihatan seperti klinik-klinik kesihatan dan hospital kerajaan, dan kita juga boleh mendaftar melalui talian hotline di nombor 1800 888 828 dan juga melalui program yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor itu sendiri, iaitu Immunicell, iaitu salah satu program outreach yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri bagi membantu kerajaan dalam pendaftaran untuk peserta bagi vaksin COVID-19. Dan juga Jabatan Penerangan sendiri menggunakan kaedah outreach melalui pelbagai program jabatan di kawasan penduduk di luar bandar dan juga serta pedalaman. Ada banyaklah cara banyak yang boleh lakukan dan kita tidak terhad kepada MySejahtera semata-mata. Kita banyak kaedah untuk memastikan rakyat tidak ada seorang pun yang tertinggal dan terpinggir dalam memastikan hasrat kerajaan supaya komuniti kita semua mendapat vaksin. Okey tuan. Saya rasa agak jelas penjelasan daripada Tuan Ali berkaitan dengan apakah langkah-langkah yang boleh kita gunakan untuk mendaftarkan diri kita sebagai penerima vaksin. Okey tuan, mungkin Tuan Ali boleh ceritakan bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan promosi Jabatan Penerangan dalam membantu dan membuat hebahan kepada warga Selangor, khususnya dalam memastikan semua masyarakat tidak ada yang tercicir dalam mendapatkan vaksin COVID-19 ini secara percuma tuan. Terima kasih. Jabatan Penerangan seperti biasanya daripada dahulu lagi memang telah melakukan kerja-kerja hebahan asas umum kepada masyarakat. Namun dalam era hari ini Jabatan Penerangan telah banyak menggunakan platform yang baru iaitu Info on Wheels bagi untuk ke setiap lokasi, setiap kawasan di 9 daerah di negeri Selangor ini melalui pejabat penerangan daerah kita. Dan kita juga selain daripada Info on Wheels secara yang tidak berbayar ini, hebahan ke kawasan-kawasan kampung, lorong-lorong, taman-taman, kita juga mengadakan Info on Wheels yang mengumpulkan sekumpulan kecil masyarakat untuk bersama kita dan mengadakan taklimat, pencerahan dan penjelasan tentang vaksin COVID ini dan bagaimana tata cara untuk mendaftar sebagai peserta dalam program vaksin ini. Dan selain itu, Jabatan Penerangan juga mengeluarkan pelbagai penerbitan ataupun risalah dan yang diagihkan kepada seluruh masyarakat, semada poster, buku kecil ataupun risalah-risalah yang boleh disampaikan kepada semua warga negeri Selangor ini. Kita juga mempunyai kemudahan internet dan komputer di pusat maklumat rakyat di 8 daerah, manakala di Shah Alam ini kita boleh menggunakan PMR kita di UTC Negeri Selangor. Selain daripada itu, dalam era yang baru ini Jabatan Penerangan juga tidak ketinggalan menggunakan kaedah media sosial melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram
Dan juga video bagi memastikan rakyat keseluruhannya faham dan memahami dan boleh menerima maklumat yang sahih, yang tepat melalui platform-platform yang telah kita sediakan. Media sosial memainkan peranan penting Ya. untuk masa kini sebenarnya. Selain daripada itu juga kita berkolaborasi dengan agensi-agensi lain, khususnya dengan pihak JAKWA. Kalau kita nak mendaftarkan masyarakat orang asli, kita perlu berkolaborasi dengan pihak JAKWA yang menjaga kebajikan orang-orang asli ini, dan kita juga berkolaborasi dengan pihak negeri melalui pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dan selain daripada Jabatan Kesihatan. Kesihatan sendiri Ya. berkenaan dengan COVID-19. Jadi saya rasa kira kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita pergi ke soalan yang selanjutnya. Kita akan kembali selepas ini dan jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena infodemik iaitu penyebaran berita palsu atau maklumat yang tepat berisiko mengganggu program imunisasi COVID-19 yang sedang kita laksanakan. Janganlah percaya berita palsu tentang vaksin. Dengarlah saranan pakar-pakar kesihatan kita. Yakinlah pada sains dan fakta. Dengan adanya vaksin, kita mampu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19. Marilah bersama-sama kita laksanakan tanggungjawab bagi memastikan negara bergerak bebas daripada pandemik ini. Muat turun aplikasi MySejahtera dan daftarlah sebagai penerima vaksin demi keselamatan kita dan orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Hi everyone, I'm Gambit Saifullah. As an artist, I'm happy for the fact that we're receiving the vaccine very soon. Now we can start making and continue shooting films again. My fellow industry colleagues will also be able to do what they do best. Hence, I urge all of you to please take the vaccine. Do not listen to fake news. Listen to our medical experts. Vaccinate to protect the loved ones around you. Lindung diri, lindung semua. Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kuala Langat dan juga Sepang. Apakah strategi pelaksanaannya adalah sama ataupun mungkin ada kaedah pelaksanaan yang mungkin berbeza tuan di setiap kawasan ini? Pendekatan kita dengan negeri di kawasan luar bandar dengan bandar ini hampir sama, cuma di peringkat bandar ini kita banyak menggunakan teknologi, ya, dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan internet. Namun di peringkat luar bandar pula kita banyak menggunakan secara manual, secara bertulis. Untuk pendekatan ini kita bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan, pejabat daerah, persatuan-persatuan, rumah-rumah ibadah dan juga pemimpin tempatan seperti penghulu dan kota kampung untuk membantu kita membawa masyarakat itu dan mendaftar mereka supaya menjadi peserta dalam program imunisasi COVID-19 ini. Kerana di peringkat luar bandar kita lihat bahawa kemudahan infrastruktur internet itu agak kurang dan kekuatan dari segi signal kepada internet itu mungkin menyebabkan pendaftaran Malaysia Sejahtera itu kurang berkesan. Dan sebab itulah pentingnya
5 kaedah yang tadi tidak bergantung sepenuhnya kepada masjid. Kalau kita melihat kepada pendaftaran di negeri Selangor pada hari ini, kita kalau kita tengok semalam sudah mencapai 48.45% daripada 4.844.000 orang di negeri Selangor yang layak. Dan daripada itu kita dapati bahawa pendaftaran secara manual melalui laman web banyak membantu, iaitu melebihi 80,000 berbanding menggunakan telefon dan sebagainya. Ini yang kita katakan pendekatan di peringkat luar bandar itu perlu mendapat kerjasama pihak-pihak yang mempunyai pengaruh di peringkat daerah masing-masing. Okey, bagaimana pula dengan pendekatan dengan orang asli? Saya dimaklumkan Ya. Jabatan Perangan ada membuat program juga dengan pihak JAKOA dan juga kampung orang asli dalam memasarkan ataupun membantu untuk publicity dari segi pendaftaran vaksinasi ni, Tuan. Mungkin Tuan boleh ceritakan apa yang telah dilaksanakan di peringkat Jabatan Penerangan Selangor? Di peringkat Jabatan Penerangan Selangor, kita telah mengadakan banyak program dengan orang asli dengan bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Orang Asli ataupun JAKOA. Dan program pertama kita ialah di Hulu Selangor, iaitu pada 11 April lalu di Kampung Serigala, Selisik Hulu Bernam. Dan kita juga telah mendapat kerjasama yang baik daripada Tok Batin. Walau apapun, kita masih lagi meneruskan program ini. Semalam di peringkat Hulu Selangor, anggota kita juga bergerak di kawasan-kawasan yang agak jauh daripada biasa, iaitu melempasi sempadan memasuki negeri yang sebelah itu, negeri lain untuk memastikan kita dapat menarik orang asli ini untuk berdaftar sebagai peserta dalam penerima vaksin COVID-19 ini. Dan kita juga dimaklumkan oleh JAKOA semalam bahawa ada di kalangan orang-orang asli frontliner yang sudah menerima suntikan, dan mereka ini anggota yang boleh membujuk dan mengajak orang asli untuk menerima vaksin ini. Supaya rasa lebih yakin untuk menerima. Mengurangkan keraguan, meningkatkan keyakinan mereka untuk bersama menerima vaksin COVID-19 ini. Okey, sebenarnya bercakap tentang penerima vaksin, untuk makluman semua yang sedang menonton, Tuan Ali bin Suhaili adalah merupakan salah seorang yang telah menerima 2 dos vaksin yang lengkap. Ya, mungkin Tuan Ali boleh ceritakan sedikit pengalaman dan juga perasaan apabila telah berjaya divaksinkan 2 dos ni, antara yang terawal sebenarnya. Terima kasih. Sebenarnya saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk menjadi salah seorang penerima vaksin yang di awal sekali selepas Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri lah. Dan pada dos pertama itu memang ada rasa gugup sebelum kita disuntik, memang ada rasa kerisauan, tetapi selepas disuntik tidak ada rasa, kita tidak mendapat apa-apa pun kesan sampingan. Memang orang kata keraguan tu wujud, tetapi kesannya hanyalah terasa sedikit lenguh. Itu pun selepas 1 hari. Selepas 1 hari kita divaksinkan barulah terasa lenguh sebelah kiri ini. Selepas mendapat dos yang kedua juga tidak ada kesan sampingan juga. Dan kita cuma rasa lapar. Lapar selepas kena injek. Dan alhamdulillah selepas melebihi 2 minggu penerimaan itu, saya tidak mendapat apa-apa kesan sampingan, dan saya nak mengajak orang ramai untuk sama-sama mendaftar sebagai peserta dalam program imunisasi COVID-19 ini untuk memastikan lebih ramai lagi rakyat kita dapat menerima vaksin ini, memastikan masyarakat kita bebas daripada jangkitan dan penularan wabak COVID-19 ini. Ya. Okey, Tuan, jika macam ada penonton di luar sana hendak mendapatkan apa-apa maklumat berkaitan dengan kempen ataupun promosi yang dijalankan oleh pihak Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor, apakah laman web ataupun apakah media sosial yang boleh dirujuk oleh penonton di luar sana, Tuan? Untuk masyarakat di luar mengenali, memahami dan mengikuti program imunisasi ini, banyak laman web yang disediakan. Tapi untuk mendapat maklumat yang sahih dan tepat, pergilah ke Jabatan Penerangan Negeri Selangor
punya website kan. Bagilah kepada Jabatan Perangan Selangor punya FB, Instagram dan Twitter. Kita ada 3 platform ini. Jangan dengar kata-kata daripada orang-orang yang bukan pakar. Kami pun bukan pakar, tetapi maklumat yang kami sebarkan adalah maklumat yang kami kongsi daripada Jabatan Kesihatan, daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Jawatankuasa Khas COVID-19, dan maklumat ini kami paparkan melalui facebook.com /Japan Selangor 1. Kalau di Instagram, instagram.com Japan Selangor, dan twitter.com Japan Selangor. Dan kalau kita rasa kita sayang keluarga kita, kalau kita rasa kita sayang anak-anak kita, kalau kita rasa kita sayang pada komuniti kita dan sayang pada negara kita, dan kita ingin suasana masyarakat itu kembali seperti dahulu, bersamalah kita mendaftar sebagai peserta dalam program imunisasi COVID-19 ini untuk kita lindung diri kita di samping melindung mereka yang kita sayang. Betul. Lindung diri, lindung semua. Lindung semua ya. Okey, saya kira kita akan buka dulu sebentar ruang untuk sesi soal jawab kepada anda yang sedang menonton. Jika ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Tuan Ali bin Suhaili, boleh tuliskan soalan anda di ruangan komen di laman Facebook Jabatan Penerangan Negeri Selangor. Di live kami sekarang ini, tuliskan soalan anda. Kita akan bacakan beberapa soalan untuk diajukan kepada Tuan Ali bin Suhaili. Okey, kita ada sebenarnya soalan daripada pengguna Facebook yang pertama, iaitu Puan Syahrina binti Abdul Samad. Okey, soalannya Tuan Ali, apakah cabaran semasa membuat hebahan semasa promosi pendaftaran vaksin ni? Ada tak apa-apa cabaran yang semasa kita lakukan hebahan tu? Memang cabaran untuk Jabatan Perangan membuat hebahan ni banyak. Okay. Antaranya ialah ramai orang mempertikaikan hebahan ini yang dibuat secara orang kata kaedah lama, kaedah yang old school. Tetapi pada kita kaedah hebahan ini ialah kaedah yang sudah lama dipraktikkan, walaupun dalam zaman teknologi maklumat, zaman internet ini maklumat boleh akses di mana-mana, tetapi kalau kita membandingkan hebahan yang kita adakan secara live di daerah, di lorong, di kampung, di taman, sebagainya, kita dapati ramai menerima secara dengan positif. Namun cabaran utama kami dalam membuat hebahan ini ialah bagaimana untuk kita membujuk masyarakat menerima mesej yang kita ada. Mesej-mesej yang kita sampaikan, mesej yang nak kita orang faham, nak orang hadam, nak orang hayati bahawa perkara yang nak disampaikan oleh kerajaan ini adalah penting untuk masyarakat, penting untuk diri mereka, penting untuk negara kita dari terus dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. Dan apabila COVID ini melanda, kehidupan kita dah berubah 360 darjah. Dan inilah yang sepatutnya kita fikir semula, bagaimana kita nak kembali kepada masa waktu COVID belum wujud. Sebelum pandemik ini bermula, dan kita harus menyokong usaha kerajaan untuk menerima vaksin ini sebagai satu kaedah membendung wabak ini terus menular di dalam masyarakat kita. Okey, baik. Kita mungkin boleh pergi ke, terima kasih Tuan Ali atas jawapan ataupun pencerahan yang cukup jelas tadi. Kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, kita ada soalan dari pengguna Facebook yang seterusnya, iaitu Puan Rina Marina Idris. Okey, soalannya Tuan Ali, ada yang daftar vaksin sebab berharap dapat rentas negeri, tapi nampaknya harapan kian pudar untuk rentas negeri. Apa nasihat untuk mereka yang kecewa dengan statement macam ni? Tapi sebenarnya ini adalah belum pasti lagi sebenarnya. Jadi mungkin Tuan ada sedikit komen berkenaan dengan soalan ini? Tentang perkara ini, kerajaan kita melihat banyak pro and con dia. Kalau kita melihat, kita harus ingat pesanan daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham
vaksin bukanlah jawapan kepada kepada apa yang kita kata kepada pesembuhnya COVID-19 ni. Vaksin hanyalah sebagai satu kaedah untuk mengurangkan jangkitan. Sebab itu kalau kita sudah menerima vaksin pun belum ada lagi 100%-nya dari sudut kajian mereka yang kita boleh terhindar daripada jangkitan itu. Sebab itulah walaupun kita sudah mendapat 2 dos ataupun 1 dos, kita masih perlu mematuhi SOP itu, pakai mask, guna hand sanitizer, penjarakan fizikal, kurangkan bergaul dalam elakkan 3C, dan juga amalkan pembudayaan norma baru, supaya kita dapat mengurangkan jangkitan itu. Jadi nasihat-nasihat daripada NKN, nasihat-nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri harus kita patuhi dari masa ke semasa. Janganlah kita menganggap bila kita sudah divaksin ni kita boleh bebas dan kita boleh buka dan bergerak bebas bagaimana sebelum ini. Walaupun pastinya nanti vaksin ini dapat mengurangkan jangkitan, pematuhan SOP itu masih perlu kita amalkan. Okey, baik. Saya rasa dah cukup jelas sebenarnya penjelasan. Dan ini adalah pendapat daripada Tuan Ali berkenaan dengan soalan tadi daripada Rina Marina berkenaan dengan isu rentas negeri walaupun sudah divaksin. Okey, jadi mungkin kita akan buka kita sudah saya rasa saya kira sampai sini saja sesi ataupun ruangan soalan kita buka untuk penonton pada segmen Influencer at Japan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingati kepada penonton di luar sana, kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia dan jangan lupa untuk daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin. Ada beberapa langkah mudah yang anda boleh lakukan seperti mana yang telah kita war-warkan sebentar tadi. Antaranya, anda boleh capai telefon bimbit anda sekarang dan buka aplikasi MySejahtera, klik pada vaksin COVID-19. Mudah bukan? Okey, jadi jangan lupa untuk terus kekal patuh pada SOP dan sama-sama kita lindung diri, lindung semua. Ingat, kita masih lagi belum menang. Dan sebelum saya mengakhiri segmen kita pada hari ini, sekali lagi saya mewakili pihak penerbit ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Ali bin Suhaili, Terima kasih. Pengarah Penerangan Negeri Selangor, di atas kesudian melapangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey, jadi sebelum kita mengakhiri segmen ini, kita akan saksikan video tentang pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Untuk itu, sehingga bertemu lagi di episod yang akan datang, saya Nur Fahana binti Muhammad Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerangan sendiri Selangor